So kita mute-kan dulu. Melainkan kalau ada nak tanya soalan boleh unmute-kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, sebagai biasa kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah sekali lagi kita dapat menyambung pembelajaran kita semalam. Kita telah mengupas beberapa kalimah yang berbentuk qauli, ya. Qauli asalnya ialah qaulin, tetapi kebanyakannya sama ada dalam bentuk mudhaf. Bila mudhaf dia akan gugur tanwin, dan juga dalam bentuk ma'rifah, isim ma'rifah dia pun gugur tanwin, ya. Itu beberapa contoh yang kita lihat daripada ayat-ayat. So, kita kongsikan skrin seperti biasa. Dan kita terus kepada ayat yang seterusnya. Hari ini kita melihat ayat yang 156, ya. An-Nisa 156. Semalam kita sudah berkongsikan 155, di mana Allah mengatakan apa? Waqat lihimul anbiya. So waw ni adalah waw atifah, sebab sebelum tu sebelum perenggan ayat ni Allah menceritakan perbuatan-perbuatan mereka tu, ya. Siapa mereka ni? Ialah orang-orang munafik tu. Banyak perbuatan mereka yang diceritakan sebelumnya, lepas Allah tu tambah lagi, iaitu dengan waqat lihim. Ini perbuatan apa? Daripada qatala, maknanya qatlihim maknanya pembunuhan mereka, ya, pembunuhan mereka ke atas anbiya, para nabi, ya, tanpa hak, tanpa keadilan. Keadilan tu maknanya perbuatan yang tanpa kebenaran, ya. Lepas tu ditambahkan ini satu item, satu perkara, ya. Ini keseluruhan ni kira satu cerita lah. Satu cerita. Perkaranya ialah apa? Qatlihim ni. Ya, bila hak itu satu cerita dah. Kemudian nak tambah lagi satu lagi cerita tambahan kepada tu yang dipanggilkan ma'tuf lah. Ya. Apa tambahan ni ialah inilah qaulihim qulu buna ghulfu. Ini cerita tambahan dia. Item tambahan dia apa? Qaulihim tu. Itu item dia. Dan menambahkan kepada qatlihim tu, itu by item. Tapi cerita dia sepenuhnya lah. Ini satu cerita. Kemudian tambah lagi dengan satu cerita lagi, ya. Cerita itu biasanya diungkapkan dalam perenggan di dalam ayat tu, ya. So sudah tentulah bila waw atifah digunakan, jadi qauli mengikut qatli, ya. Sebab item yang sebelum tu dah majrur, ya. So item yang nak ditambah tu pun kenalah mengambil bentuk yang majrur supaya dia diselaraskan, ya. So tuan-tuan tengok itu ayat 155. Kemudian Allah sambung lagi, ya. Banyak lagi perkara nak diceritakan tentang orang munafik ni, ya. So diguna lagi waw atifah di awalan kalimah. Sekarang ni di awalan kalimah yang ke 156. 156 Allah tambah lagi menunjukkan apakah perbuatan mereka ni, iaitu kekufuran mereka, ya, dan bikufrihim, dengan kekufuran mereka, ya. Jadi item ni bikufri kerana dia mengikut i'rab mana? Qauli. Itu item dia. So bikufri sekarang ni adalah ma'tuf kepada qauli. Qauli adalah ma'tuf kepada qatli, ya. Dan itu pun tak habis lagi rupanya, ya. Dalam ayat ni pun Allah atafkan lagi, tambahkan lagi dengan bikufri itu, iaitu bikufrihim. So bikufrihim satu item dan satu cerita. Kemudian Allah tambah lagi, ada lagi rupanya. Lepas satu cerita lagi, iaitu wa qaulihim ala maryama buhtanan azima. Ini satu cerita lagi, ya. So itu pun ma'tuf
ya, kita panggil jumlah lah. Bila dia menjadi ayat tu kita panggil jumlah ma'tufah, ya. Nah, jumlah ma'tufah. So ni ma'tufun ialah yang ni lah, ya. Dan kalau tambahan item perkara yang ni ialah qaulihim ni yang menjadi ma'tuf kepada bikufrihim. Okey, so apa ceritanya yang ni ialah Allah mengatakan ya, qauli ni ialah percakapan mereka ala ke atas Maryam, ya, iaitu Maryam lah, iaitu buhtanan, itulah percakapan mereka yang palsu, ya. Buhtanan ialah yang palsu lah, palsu, dan kepalsuan tu dalam disifatkan dalam bentuk apa? Azima, kepalsuan yang sangat hebat. Jadi maknanya orang-orang munafik ni, ya, macam-macam dia telah melakukan banyak sangat kesalahan, ya. Dia bunuh para nabi. Lepas tu dia kata yang hati mereka ni dah tertutup, tak boleh terima lagi kebenaran apa yang disampaikan oleh nabi. Maaf, dia kata hati kami dah tutup. Lepas tu mereka kufur, ya, semua perintah-perintah Allah tu mereka tolak, ya. Mereka tidak mahu menerima, itu kekufuran. Dan juga mereka kata yang cerita-cerita macam-macam tentang Maryam, ibu kepada Nabi Isa, ya. Yang mana Allah kata percakapan mereka tentang Maryam tu adalah palsu, ya, palsu yang amat dahsyat, yang tersangatnya azimah, ya. So kenapa majrurnya di sini? Kerana dia adalah ma'tuf, ya, kepada bikufri, ya. So itu kita dapat beberapa konteks. Lihat sekarang kenapa isim masdar qaulin ataupun qaulun menjadi majrur dalam beberapa konteks. Yang ni konteks ma'tuf, ya, ataupun konteks ataf. Yang ni konteks, masih lagi konteks ataf kepada qatli. Di sini konteks apa? Jar wa majrur. Ini jar wa majrur minal qauli, dan hilangnya tanwin sebab dia ma'rifah. Ya, sini konteks sama juga, iaitu jar wa majrur sebab ada min, ya. Okey, dan sebelum ni kita jumpa dia dalam konteks apa? Idhafah pula, ya. Qauli ni adalah mudhafun ilaih kepada misla, ya. Sini pun sama juga, ya. Qauli adalah mudhafun ilaih kepada misla, maka mengambillah dia i'rab yang majrur, ya. Apakah konsep majrur? Konsep majrur ialah kalimah tu sudah terikat dengan kalimah lain, iaitu misla ni, so dia perlu mengambil kalimah yang i'rab yang majrur, ya. So ini beberapa contoh dalam kalimah qaulun, asalnya isim masdar yang menjadi majrur. Setakat ni kita lihat qaulin semuanya dalam bentuk tidak bertanwin, ya, tidak bertanwin. Okey. Sini tidak bertanwin, sini tidak bertanwin. Kemudian dia nak tambah lagi, tengok, ya. Tadi dia mula waw atifah di sini. Kemudian tengok adakah ayat sambungan? Betul, ya. So ayat sambungan iaitu ayat 157. Jadi bermakna Allah nak menyambung lagi cerita, nak memberitahu kita perangai-perangai orang munafik ini, ya. Banyak kerja dia yang dia buat yang kita perlu lihat, fahami, dan kita buatkan perbandingan dengan sekarang, ya. Perbuatan macam ni ada tak berlaku sekarang, ya. Yang tu yang kita nak jadikan ibrah pengajaran tu, ya. So dalam konteks ni cerita dia apa? Mereka mengatakan wa qaulihim. Sekali ni wa atifah lagi lah. So wa qaulihim ni adalah
wa'atifah ni kepada apa? Kepada cerita ni lah. Qaulihim ala Maryam buhtanan azima tu Allah nak sambung lagi cerita dia. Apakah cerita dia? Ni dia. Qaulihim inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam Rasulullah. Ini satu cerita lah. Satu cerita dia. So ini adalah maktuf kepada qaulihim ala Maryam buhta, ya. Yang pertama tadi mereka mengatakan apa tentang Maryam. Lepas tu tak cukup lagi. Mereka juga berdusta tentang apa? Nabi Isa Al-Masih. Ya, yang mana mereka mengatakan mereka telah membunuh Nabi Isa, ya. Dan Allah jawab ayat ni, Allah kata tidak, ya. Nabi Isa tidak dibunuh. Ya, yang dibunuh ke tu ialah orang lain yang Allah jadikan rupa dia sama dengan Nabi Isa, dan Nabi Isa diangkat, ya, diangkat ke langit. So Nabi Isa tidak dibunuh dan Nabi Isa tidak disolib, dan malah Nabi Isa akan turun balik, ya, turun balik ke dunia ni untuk menegakkan kebenaran, ya. So yang dibunuh tu, ya, ayalah seseorang yang Allah jadikan rupanya sama. Ya. Maksud dia menceritakan tambahan. Ya? Cerita tambahan. Oh, cerita tambahan. Ma'tufun, ya, ma'tufun. Ujung dia tu fa. Okey, saya hijakan supaya kita tahu, ya. Ma'tuf kerana boleh bariskan sekali kalau perlu. Mim, baris atas, ain, sukun, ta, ya. Baris depan, waw, fa dengan, itu ejaan asal, ya. Ma'tufun. Daripada 3 huruf akar apa? Ain, ta dengan fa. Ma'tufun, ya. So, ini kalau kita biasa dengan acuan kata acuan vocabulary, acuan kalimah Al-Quran, dia ni acuan apa? Maf'ulun. Tengok, ya. Ini adalah fa, ini ain, ni lam. Saya tuliskan acuan kat sini supaya kita dapat mengenal. Acuan apa? Dia acuan isim maf'ul, ya. Isim maf'ul. Mim, fa, ain, waw, lam. Itu dia. Dan isim maf'ul ni adalah isim maf'ul wazan 1. Kita sebut wazan, ya, sebab isim maf'ul ni banyak. Itu dia. Isim maf'ul wazan 1. So isim maf'ul wazan 1 apa? Acuan dia ialah maf'ulun. Mim baris atas, fa dimatikan, ain baris depan, lepas tu waw, lam baris sukun, dhammah. Nampak, ya? Tengok tu. Ma'tufun sama bentuk, maf'ulun. Ya, so bermakna ma'tufun adalah isim maf'ul wazan 1, ya. Macam mana, di mana kita cek tu? Tengok di sinilah. Ni. Mana dia isim maf'ul wazan 1? Ya, ni. Ni, ya. Saya hijaukan dia supaya nampak. Hijau yang ni. Apa dia tak pergi? Okey, yang ni. Isim maf'ul wazan 1. Isim maf'ul wazan 1. Inilah acuan dia, maf'ulun. Daripada fa ain lam dia jadi maf'ulun, acuan dia. Daripada ain ta dengan fa jadi ma'tufun. Yang kita panggil ma'tuf. Ma'tuf tu maknanya
Maktufun lah. Maktufun ialah isim maf'ul wazan satu. Itu cara mengenal kalimah-kalimah, ya, kalimah Al-Quran, ya. So maktufun adalah isim maf'ul wazan satu mengambil acuan maf'ulun, ya. So bila kita mahir dengan acuan, kita akan kenal lah kalimah tu apa dia. Sebab apa saya kata kena letak wazan satu? Kerana isim maf'ul banyak, ya. Kalau wazan lain, tengok ini pun isim maf'ul lah. C ni semua isim maf'ul ni. Ya, kolom C ni semua. Yang ni isim maf'ul wazan kedua. Ini wazan kedua. Kalau wazan kedua dia bukan bentuk ma'tufun. Dia akan jadi apa? Bentuk apa? Muta'ifun. Muta'ifun. Itu wazan kedua. Bagi ain tofa tu dia akan jadi muta'ifun. Itu isim maf'ul wazan kedua. Kalaulah kalimah tu digunakan dalam bentuk isim maf'ul wazan ketiga pula, yang ni wazan ketiga, ini isim maf'ul. So wazan ketiga dia akan mengambil bentuk apa? Muta'ifun. Muta'ifun. Itu isim maf'ul, dia maf'ul juga tapi wazan berbeza. Tengok ya, wazan tu sampai ke 10 ada wazan dia. Okey, sampai ke 10. Yang tak ada 9 saja. Ya, yang ada sampai kalau isim maf'ul wazan ke-10, so dia akan mengambil bentuk ini mustaf'alun. Jadi dia akan menjadi kalimah apa? Mustata'afun. Mustata'afun. Itu dia. Dia punya maktuf dia. Ya, dia punya tambahan dia akan dalam bentuk apa? Mustata'afun. So tadi jelas bukannya 2, bukan 3, bukan 4, ya, tetapi adalah ya apa wazan satu yang ni, ya. So kita dalam penerangan tu kita kena specify lah. Isim maf'ul wazan satu. Yang itulah dipanggilkan ma'tuf. Okey. So bermakna daripada ayat ke ini 3 ayat ni sebenarnya bersambung-sambung, ya. 155, 156, 157 ni, ya. Semua ni adalah ma'tuf ni. Qatlihim adalah ma'tuf, wa qaulihim di sini adalah ma'tuf, bi kufrihim ma'tuf, ya, kepada qauli ni. Lepas tu wa qaulihim ni ma'tuf kepada bi kufrihim. Lepas tu Allah tambah lagi wa qaulihim di sini, percakapan mereka ni juga maktuf kepada yang sebelumnya, ya. So bila dia maktuf, mana dia mesti kepada yang immediately sebelum, yang paling kata akhir sekali sebelum dia. Ya. So semua itulah maktufat. Kalau Arab kita panggil maktufatun untuk satu, ya. Kalau banyak maktufatun, ya, dia muannas, ya. Jadi apakah cerita di sini ialah maktuf di sini ialah yang ni. Iaitu mereka mengatakan yang mereka telah membunuh Qatalah, daripada Qatalah na tu merujuk kepada orang-orang tu, kami itu. Jadi kami telah bunuh Al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Okey. Lepas tu ada lagi tambahan lagi. Di sini, ya, qaulihim. Ya. Qaulihim itu perkataan mereka juga mengambil majrur. Qauli, tengok sini, qauli majrur, sini pun majrur. Tapi majrurnya dalam qauli di sini berbeza konteks dengan di sini. Di sini qauli itu majrur kerana dia maktuf kepada qauli di sini. Sedangkan di sini tidak. Nah, di sini adalah disebabkan oleh harfun jar. An ni adalah harfun jar, kata sendi. Ya, kata sendi yang memajrurkan kalimah qaulun selepasnya menjadi qaulin, tetapi sebab dia juga berperanan sebagai mudhaf kepada idhafah, so dia gugur tanwin dia. Jadilah an qaulihim. Ya, an qaulihim.
ya, iaitu dari percakapan mereka ataupun dari perkataan-perkataan mereka. Okey, so apakah konteks an-qawlihin ni? Percakapan mereka dalam ni ialah percakapan yang apa? Al-isma, iaitu perkataan-perkataan yang berdosa. Ya, tengok mim ni berbaris atas. Ya, so mim berbaris atas tu maknanya apa? Dia adalah objek kepada perkataan qawli ni. Dia adalah objek sebab qawli adalah percakapan, perkataan. So apakah objek kepada perkataan tu? Ialah di sinilah al-isma, ya. So al-isma ni sudah menjadi objek kepada qawlihim ni, dia menjadi dia mengambil i'rab yang mansub lah. Sebab tu mim baris atas, tak boleh mim baris depan dan tak boleh mim baris bawah, ya, sebab konteks dia lah objek, ya. Jadi apakah ayat ni nak memberitahu kita, ya, iaitu ayat ni sudah surah lain, ya, bukan lagi bersambung dengan ayat yang sebelumnya. So dia dalam surah 5 iaitu Al-Maidah lah, ya, Al-Maidah ayat 63. So dia bukannya ataf, ya, bukannya maktuf kepada sambungan cerita-cerita ni lagi, ya. Tapi ni cerita lain lah, ya, cerita lain di mana Allah kata mereka tu ayat ni Allah mengatakan laula, ya, kenapa tidak. Laula ialah kenapa tidak, ya, dalam bentuk soalan, ya. Kalau kita nak tahu nama dia, jenis dia ni dipanggilkan harfun tahdidun. Harfun tahdidun ni ialah harfun, salah satu daripada harfun seruan lah. Bahasa Inggeris panggil exhortation particle, ya. Exhortation particle. Kenapa tidak? Yanha humur, ya, yanha ni daripada ini fi'il mudhari', ya. Yanha ialah fi'il mudhari' daripada nahi, naha, yanha. Itu mudhari' dia. Makna apa? Yanha, mencegah, ya, mencegah. Jadi Allah bertanya kenapa tidak, ya. Yanha humu. Humu ni objek, iaitu orang-orang yang membuat kesalahan tu, kenapa tu? Mereka ni tidak mencegah. Siapakah mereka tu yang Allah soalkan tu? Ialah ni para rabbaniyu. Ini fa'il dia, ya. Ini rabbani, kita kata rabi, rabi. Apa orang panggil the rabbis, ya. Rabbis tu ialah apa? Ketua-ketua agama, ya. Ketua-ketua agama ini biasanya menunjukkan kepada orang-orang Kristian lah. Wal akhbar ni apa dia? Scholars, para cendekiawan agama, ya. Agama mana? Ya, agama-agama kalau menunjuk kepada agama Kristian, para cendekiawan agama Kristian, dan juga the rabbis, ya. Rabbis apa dia? Pendeta, ya. Pope tu, kardinal tu, ya. Allah tanya, ya, kenapa mereka ni tidak mencegah orang-orang yang an-qawlihim, yang mengatakan daripada perkataan-perkataan mereka yang penuh dengan dosa, ya. Macam-macam lah, ya. Orang Kristian, orang Yahudi ni, ya, mencela Al-Quran, mencela Nabi, dan sebagainya, ya, kerana mereka tidak dapat menerima kenabian Nabi. Jadi banyak perbuatan yang dikatakan dalam bentuk, ya, dosa, ya. So kalau kita tengok ayat ini, ya, nak tahu cerita yang sepenuhnya, kita tekan di sini saja lah, ya. Ini ayat Al-Maidah 63, ya. So kita tengok, okay. So ayat tu sebenarnya sebahagian saja, ya, sampai ke sini je. Tetapi sebenarnya ayat tu panjang lagi, ya.
sebab tadi nak menyenaraikan apa? Kalimah qaulihim ni. So dia ambil sebahagian je daripada ayat itu ya. So apa yang Allah persoalkan ni bukan setakat percakapan mereka yang dosa itu saja, tetapi Allah juga mempersoalkan kenapa orang-orang rabis ni, padri semua ni, pendeta-pendeta dan apa cendekiawan agama mereka ni tidak mencegah, yanhahum, mencegah percakapan mereka yang berdosa itu. Dan juga ni wa'atifah lah ni. Ya, ni maktuf sekali lagi. Apa maktuf dia? Aklihimun. Aklihim ni ialah apa? Maktuf kepada qaulihim. Ini kalimat apa? Perkara sebelum waw atifah. Jadi waw atifah ni menambah satu lagi perkara, iaitu aklihimus suht. Ya, ni apa? Pemakanan mereka yang haram. Suhta ni ialah yang unlawful ya, yang didapati secara haram. Jadi Allah soalkan, kenapa pendeta-pendeta agama ni yang hebat-hebat tu ya, termasuk para knowledgeable dia, ilmuwan dia, ya, membiarkan orang-orang dia bercakap perkara-perkara yang berdosa dan juga memakan makanan yang haram yang didapati secara tak betul. Ya, jadi Allah kata labi sama kanu yasnaun. La ni ialah lam taukid, bisa tu ialah buruk. Sangat, maka sesungguhnya sangatlah buruk makanu apa-apa yang mereka telah yasnaun lakukan. Ya, mereka lakukan. Yasnaun ni ialah mereka lakukan. Itulah konteks qaulihim ni di dalam apa? Di dalam ayat ini ya, yang kita kongsikan daripada qaf wa lam tu di highlightkan qaulihim adalah sebenarnya daripada satu ayat yang panjang ya. Yang ni daripada ayat sepenuhnya 63 surah Al-Maidah ya. Tadi saya mengatakan harfun laula ni ya. Laula ni macam mana kita nak mengenal harfun ni? Ya, tuan-tuan boleh mahirkan dengan penggunaan korpus ni ya. Kalau nak pergi kepada melihat setiap perkataan di dalam ayat ni ya, jenis dia, keterangan dia dan makna dia, boleh tekan saja di sini. Balik ni, tekan yang atas ni ya. So dia akan bawa kita kepada penerangan kepada tiap-tiap kalimah tu, okey. Tekan di sini, nampak ya, dia akan bawa kita kepada bahagian mana? Word by word. Nampak ini, dia akan bawa kita kepada section word by word. Mana ayat-ayat yang kita bahaskan tu dia akan tunjukkan kita word by word. Ya, so mana lauka tadi? Ni dia. Lauka. Sorry, lauka pula. Laula. Ini dia laula ya. So tengok di sini keterangan dia apakah laula? Ya, ada exhortation particle. Ya, Arab dia adalah harfun tahdidun. Ya, harfun tahdidun. Exhortation particle. Particle ni apa dia? Harfun. Tahdidun, exhortation. Ya, kalau tak faham bahasa Inggeris, boleh translate ke Melayu. Ya. Okey. Jangan gunakan word zarah ni lah ya. Zarah ni Google punya translation. Ya, gunakan huruf. Huruf ataupun partikel. Melayu ada partikel, P-A-R-T-I-K-E-L ya, partikel seruan. Itu maksud dia, exhortation. Assalamualaikum dok. Wassalamualaikum. Ini sama dengan harfun nida ke? Harfun nida pun harfun seruan, tapi dia konteks berbeza sikit. Okey dok. Ya, dia ya tu kan, itu semua harfun nida, tapi itu harfun nida, tapi di sini dia tidak gelarkan harfun nida. Harfun nida bahasa Melayu dia pun harfun seruan juga. So harfun seruan ni ada berbagai bentuk. Ini lebih kepada bukan seruan. Allah macam apa? Allah nak nak
nak check ataupun nak tanya, nak mempertanggungjawabkan orang-orang tu, dia gunakan harfun tahdid, bentuk harfun seruan yang kenapa kamu tak buat? Ya, kenapa tidak? Itulah yang dimasukkan dengan tahdid ni ya. So dalam bentuk laula ni ya. So Allah kata mengapa tidak? Ni Melayu dah dia apa? Mengapa tidak? Yanhahumul, melarang mereka. Siapa yang Allah persoalkan tu ialah inilah kumpulan ni lah ar-rabbaniyu, para rabi, dan al-akhbar ni ialah para cendekiawan, para alim ulama mereka tu ya. Dari qaulihim, perkataan-perkataan mereka, al-isma, yang berdosa. Bukan itu saja ya, Allah persoalkan. Kenapa tidak mereka juga melarangkan wa aklihimul sukhta. Ya, dan ini sebab tu waw ini waw antifah, dan makanan-makanan mereka yang haram. Ya, sebab orang-orang ini dia mengharamkan apa yang halal dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi apa yang diharam tu mereka kata halal, tu mereka ambil dan makan. Ya, jadi Allah kata perbuatan mereka tu apa? Labisa. Ya. Sungguh jahat, sungguh buruklah. Ya, sungguh buruk apa kanu yang mereka dulu maknanya telah berlaku tu yasnaun, ya, mereka telah lakukan ya. So sini sepatutnya dia translate ya, tapi dia tak translate. Yasnaun apa dia? Mereka sentiasa lakukan, daripada kata sona'a jadi yasnaun, mereka lakukan ya. So itu lebih kurang perkongsian kita hari ini ya. Saya percaya tuan-tuan telah mendapat manfaat ya daripada melihat konteks-konteks kalimah dalam beberapa ayat ni ya, iaitu kita sampai ke mana? Sampai ke sini ya. An qaulihim masih lagi dalam bentuk isim masdar yang majrur ya, mengambil bentuk mudhaf yang majrur, mudhaf kepada him ya. Ini idhafah, sedangkan an qauli adalah jar wa majrur ya. So majrurnya qauli adalah disebabkan oleh harfun jar an. Okey. So insyaAllah kita sudahi dengan perbincangan kita di sini. Kita akan sambung nanti hari Isnin. Ada lagi satu al-qawli di sini. Ya. So al-qawli di sini kalau tuan-tuan tengok ya, dengan konteks yang ini adalah berbeza. Di sini konteks minal qawli harfun jar. Jar wa majrur. Ya. Di sini dia bukannya jar wa majrur kerana ini zukhrufa ya. Zukhrufa ni ini adalah idhafah ya. So ini sudah menjadi idhafah. So majrurnya kerana dia adalah mudhafun ilaih ya. So insyaallah kita sambung hari Isnin. Kita sudahi ya perbincangan kita di sini dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Kamal. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum.